Tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan. Kira dia ni aku pergi tanjai sekali lagi. Nabi kita duk baca hadis dia ni. Dia ni, bila dia tu buat lagu tu, Nabi turun daripada kuda, Nabi pergi kata, Assalamualaikum. Orang mati bagi salam lagi. Orang mati bagi salam lagi. Cara mana tuan? La mungkin kalau kita maki dapat hadiah digalas sajalah. Tempat lain tak ada lah. Digalas hari ni dia nak galas semua belah. Hang maki siapa pun, hang maki pun dia bagi RM50 juga kat hang. Janji bangsa saya. Tapi lain daripada ni hang maki, hang nanti mampu. Hang masuk hospital bil bayar sendiri. Tak ada siapa orang nak tanggung. Hari ni orang nak tanggung lah. Nabi kita ni. Orang maki dia, kutuk dia, turun. Assalamualaikum. Yahudi ada, tak kata apa. Ini yang kata Abdullah bin Ubay ni, dalam riwayat Imam Muslim, dia balas lagi. Dia kata Assalamualaikum. Apa nak melingkuk pi ya? Dah bagi debu main kau, orang bagi salam pula. Nabi jadi malu, Nabi jadi terus Nabi naik kuda, naik kenderaan Nabi pergi ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Sampai rumah Sa'ad bin Ubadah tengok muka Nabi, dia tahu Nabi sedih. Sahabat yang duduk belakang tadi cerita lah apa yang jadi. Sa'ad bin Ubadah sakit. Masa tu dia sakit, dia orang tua. Pegang Nabi, dia kata, Muhammad, dosa biar dia tu dulu sebelum hang mai, hampir serban orang Madinah tu nak bubuh atas kepala dia. Nak bubuh atas kepala dia. Maksudnya dia nak jadi orang besar lah. Semua masalah nak reduk dengan dia. Harta ada, duit ada, otak pandai sikit. Bukan kata JKK, lebih daripada tu boleh jadi. Harta ada, duit ada, pandai cakap. Serban tu dah nak bubuh di atas kepala. Dalam duk bincang-bincang hari apa nak buat majlis tu. Tak tahu hang masuk mai ke Madinah. Hang masuk semua ahli Madinah ni pergi kat hang. Dia makan hati. Lepas tu dia buat kata tu, Muhammad, maafkanlah dia. Satu orang tua cakap kat Nabi. Nabi jadi sejuk. Lepas tu bila Sa'ad bin Ubadah ni mati, Nabi di antara orang yang jadi sedih. Pasal apa? Tak ada orang nak bagi nasihat. Sahabat-sahabat lain Nabi kena bagi nasihat. Tapi Sa'ad bin Ubadah ni, Nabi terima nasihat daripada dia. Sebagai sentuh orang tua. Ya, ustaz pun tentu juga. Bukan kata dia pandai cakap, dia okey. Sengit juga. Kena ada orang tua ambil hebat. Kalau boleh berhenti kuliah 9.30 cantik ya. Kalau ada, dia kena orang tua, dia orang muda tak boleh. Kalau orang muda mai ustaz ni macam apa, hang minum kopi 2 jam, mengaji setengah jam enggak? Mana nak marah. Tapi kalau orang tua mai tak apa. Bila dia buat kuliah dia tengok jam. Tu nasihat lah, tu nasihat. Dia kena ada satu orang tua, orang yang kita hormat, dia masuk mai, kita ada 2-3 masalah, dia boleh bagi selesai. Maka Ubadah bin Sa'ad bila sakit Nabi pergi ziarah. Masa Nabi ziarah dia, dalam hadis ni kata apa? Masa Nabi ziarah dia, Nabi menangis. Rasulullah menangis, maka mereka pun menangis. Rasulullah latah bersabda, Nabi menangis. Bila Nabi menangis, Abdul Rahman bin Auf menangis, Sa'ad bin Abi Waqqas menangis, Abdullah bin Mas'ud menangis. Kata muslimin, ziarah orang itu sunnah Rasulullah. Saya tak tahu, kawan duk cerita kat saya, perempuan GRO. Saya pun tak tahu lah nama dia siapa pun. Saya tak tanya, tapi dia cerita kat saya. GRO ni, perempuan ni GRO, duduk di flat. Dia GRO, tapi rumah dia di flat. Jadi dia antara aktiviti muslimat yang duduk di flat tu, dia buat hari minggu buat kuliah duha. Lepas tu duduk semangat, duduk dapat semangat bila ustaz-ustaz duk kata ziarah ni bagus, gotong royong ni semua bagus. Perempuan ni flat tu punya muslimat, dia nak buat lah. Muslimin ni korang buat, muslimat dia nak buat. Jadi dengan kehendak Allah Ta'ala, dalam flat mereka tu tiba-tiba GRO ni pergi demam. Mereka pun tak tahu dia GRO, tak tahu. Bila kata dah demam, bila habaq kata demam tingkat sekian, rumah nama sekian, dalam banyak-banyak muslimat dia mengaji tu, dia kata saya kenal kawan ni. Tapi dia ni dia kerja, dia overtime. Dia ni kesian kat dia, keluar pagi malam baru balik.
Kadang-kadang balik malam punya mengantuk, beretuh tembok-tembok apa yang ada, mengantuk sangat. Dia tak habaq lah melelong, dia habaq mengantuk. Jadi dia kata apa salahnya kita pergi start ziarah dia? Dia pun start ziarah dia. Assalamualaikum, ketuk pintu, dia pun dengan panas badan bubuk koyuk atas kepala semua, gagah keluar. Dia pergi ziarah, dia bawa buah, bawa Panadol, bawa semua pergi tanya apa-apa semua. Ziarah. Ingat? Ziarah. Lepas tu saya pergi buat kuliah duha. Habis-habis buat kuliah duha, dia cerita kat saya. Dia berkata, Ustaz, kita ada satu jemaah baru. Satu perempuan GRO. Sekarang bukan GRO. Dia jadi jemaah kita duduk main sembahyang dah, Ustaz. Dia pun dah tinggal dah kerja tu, duduk menjaga nasi jemaah bawah dia. Ziarah punya pukulan. Tu dia, ziarah punya pukulan. Ziarah punya pukulan. Allahu Akbar. GRO. Tak tahulah turning point tu yang hati dia boleh rasa macam mana nama yang tu saya pun tak tanya. Tapi dia kata-kata lagu tu, Alhamdulillah. Maknanya benar. Sunnah Nabi itu bimbing manusia. Betul. Ni Nabi pergi ziarah. Yang kata nama Sa'ad bin Ubadah. Nabi menangis, semua sahabat menangis. Bila Nabi dengar mereka menangis, Nabi kata sepatah. Nabi kata sesungguhnya Allah itu tidak menyiksa seseorang kerana linangan air mata. Orang sakit ke, orang mati ke, kita orang dekat dengan dia, kita menangis. Menangis itu tidak menyebab Allah turun azab pada kita. Tak. Tapi Nabi kata, Allah menyiksa ataupun mengasihi seseorang itu kerana ini. Tapi Nabi kata, azab boleh turun, balak boleh turun, rahmat boleh turun kerana ini. Dia tunjuk pitang lidah. Lidahlah jadi punca kita kena azab, lidahlah jadi punca kita dapat rahmat. Menangis tak ada masalah Nabi itu. Maka hadis itu, hadis Imam Bukhari. Imam Nawawi ambil hadis ni nak menyokong tajuk dia. Tajuk apa? Keharusan kita menangis. Bila orang yang kita kenal rapat, sakit ke, mati ke, kita diharuskan menangis. Yang menangis itu tak ada langsung isyarat kita macam tak puas hati dengan takdir Tuhan. Dia tak ada. Dia menangis biasa. Orang Arab bila menangis tampak pipi. Hantuk kepala pitang tembok. Cakap tudung-tudung ni semua bekat buang. Tumbuk badan. Yang tu menangis disertai dengan isyarat tak puas hati. Yang tu diharamkan. Tapi menangis macam kita ni menangis. Bapak mati, yang mata turun duk terisak. Itu semua tidak menjadi kesalahan. Hadis ini Nawawi ambil nak menyokong kata keharusan kita menangis. Tapi kalau sambil menangis tu kita duk cakap bukan-bukan, Allah laknat kita. Jadi berdasarkan hadis ni tak betul lah. Setengah daripada ceritanya kita dengar, kalau isteri nak pergi kucuk lelaki dia mati, dia kena tolak air mata ni semua bagi habis. Tolak semua bagi habis. Pasal apa? Setitik air mata tu kena lelaki dia, satu laut lelaki dia kena berenang. Dalam dia, lebih dalam daripada Atlantik lagi. Maknanya cerita tu tertolak. Cerita itu automatik tertolak. Kalau air mata kita jatuh atas mayat, berdosa ke? Tak berdosa. Air mata bukan najis. Tak apa. Cuma